Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa khabar hari ini? Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama dengan Ustazah membacakan doa sebelum belajar ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, kita teruskan lagi anak-anak dengan mata pelajaran ulum syariah bahagian akidah, iaitu percaya kepada hari kiamat. Okey, apa itu hari kiamat anak-anak? Okey, pengertiannya ialah hari kebangkitan semula. Hari kebangkitan semula makhluk Allah selepas kehancuran alam ini. Selepas kehancuran alam ini, hari kebangkitan. Semua alam akan hancur. Okey. Kemudian seterusnya nama-nama lain hari kiamat. Nama-nama lain hari kiamat. Yang kita tahu hari kiamat je, tapi sebenarnya dia ada nama-nama lain, iaitu yang pertama Yaumul Hisab, iaitu hari perhitungan. Yaum ni hari, Al-Hisab ni perhitungan. Kemudian yang kedua Yaumul Akhirah, iaitu hari akhir dunia. Yang ketiga, hari keributan, iaitu Yaumul Qari'ah. Kan kita ada surah Al-Qari'ah tu tentang hari kiamat lah, ya. Keributan, hari keributan. Yang keempat, Yaumul Sa'ah. Yaumus Sa'ah, hari penentuan. Hari penentuan kita lah, sama ada kita ni masuk syurga ke ataupun neraka. Kita tak tahu ya anak-anak. Okey, kemudian yang kelima, Yaumul Jaza, iaitu hari pembalasan. Yang keenam, hari Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts, iaitu hari kebangkitan, hari kita dibangkitkan. Yang ketujuh, yang ketujuh apa dia anak-anak? Yaumul Waqi'ah, iaitu hari kejadian. Yang ke-8, Yaumul Hashri. Yaumul Hashri, iaitu perhimpunan. Hari perhimpunan, masa kita dihimpunkan semua sekali, ya. Kemudian yang ke-9, Yaumul Zalzalah, iaitu hari goncangan. Ni pun ada surah Al-Zalzalah kan? Goncangan, hari goncangan. Yang terakhir, yang ke-10, Yaumul Ghasyiyah, iaitu hari huru-hara. Dia ada juga tambah lagi satu, Yaumul Fasli, iaitu hari pengelasan. Pengelasan kita lah, sama ada kita ni di golongan orang muslimin ke, orang mukminin ke, tidak ke, hari pengelasan. Okey, biasa soalan-soalan ini dia akan keluarkan berdasarkan yang sebelah alif, yang alif nama hari kiamat ni dalam bahasa Arab, yang ba nama-namanya dalam bahasa Melayu, makna dia. Jadi anak-anak kena sesuaikan. Yang Mujazalah ni sebelah ni kawannya dengan siapa. Jadi anak-anak kena hafazkan makna-makna nama-nama kiamat dan juga nama-nama kiamat dalam bahasa Arab. Kemudian, hukum beriman kepada hari kiamat. Apa hukum dia anak-anak? Dan lain tak bukan wajib. Wajib hukumnya. Kita wajib percaya kepada hari kiamat. Kemudian, peringkat hari kiamat. Peringkat hari kiamat ni kita bukan suka-suka terus hari kiamat. Tidak. Dia ada peringkat-peringkat dia. Peringkat dia ada berapa anak-anak? Ada 2. Yang pertama, sangkakala ditiup. Apabila sangkakala ditiup, hancur segala makhluk dan kehidupan di dunia.
Makhluk, apa benda yang hidup tu semua adalah makhluk. Dan kehidupan di dunia tu adalah makhluk. Semua musnah. Semua pokok, gunung, ganang, bukit, semualah rumah-rumah semua akan hancur. Sangkakala yang pertama. Okey, itu sangkakala yang pertama. Kemudian, okey, dan ditiup pula sangkakala yang kedua. Semua makhluk yang telah mati dibangkitkan untuk diadili dan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu keadaannya. Ada 2 peringkat hari kiamat. Ada 2 tiupan sangkakala. Okey, yang mana sangkakala yang pertama, makhluk semua akan hancur, semua kehidupan di dunia akan hancur, dan sangkakala yang kedua, ditiup semua makhluk yang telah mati dibangkitkan untuk diadili dan dikumpulkan di padang mahsyar. Okay, seterusnya, tujuan. Kenapa? Tujuan kita beriman dengan hari kiamat. Apa tujuan kita beriman dengan hari kiamat ni? Bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah. Itu yang membuktikan bahawa Allah itu berkuasa daripada segala-galanya. Benda yang kita kata kita hebat, kita bagus. Tapi sebenarnya Allah lagi berkuasa. Kemudian janji Allah pasti berlaku. Bila Allah kata hari kiamat akan berlaku, pasti akan berlaku. Yang ketiga, setiap amalan akan diadili. Setiap amalan kita ni akan diadili oleh Allah SWT. Di mana perbuatan kita yang baik, yang buruk, semua Allah akan adili. Okey, ada lagi hikmah. Hikmah beriman dengan hari kiamat. Apa hikmah kita? Apa kebaikan kita? Apa kelebihan kita beriman dengan hari kiamat ni? Keimanan yang tinggi. Iman kita tinggi. Iman kita tinggi, anak-anak. Kemudian taat melakukan perintah Allah. Kita sentiasa taat melakukan perintah Allah. Bila kita nak mencuri, kita tahu. Nanti ada hari kiamat. Akan ada hari kiamat. Amalan aku akan ditimbang. Akan ditayangkan pada semua orang. Semua akan tengok. Jadi malu. Jadi kita akan sentiasa taat kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, takut melakukan dosa. Itulah tadi saya kata, dia takut melakukan dosa. Dia nak marah mak dia, dia nak lawan mak dia, dia takut dosa. Apa hukumnya derhaka dengan mak ayah? Macam tu. Dia takut, jadi dia tak. Sebab dia beriman dengan hari kiamat tadi. Kemudian sebab dan hikmah berlaku hari kiamat. Kenapa sebab? Sebab kenapa tu kan? Kenapa berlakunya hari kiamat? Sebab apa berlakunya hari kiamat? Apa hikmahnya berlaku hari kiamat ni, anak-anak? Menunjukkan keadilan Allah. Allah menunjukkan keadilan dia. Mana yang salah dihukum, mana yang buat baik, tak pernah buat dosa, buat baik, amal soleh, orang para syuhada, orang mukminin mukminat masuk dalam syurga. Kebesaran dan kekuasaan Allah. Menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Bahawa Allah ini besar. Allah ini maha agung. Dan tiada lain yang agung selain Allah SWT. Kemudian hidup di dunia sementara. Hidup kita ni anak-anak sementara sahaja. Akhirat yang kekal abadi. Sementara saja. Kalau anak-anak rasa, hebat. Main game, main ML, PUBG dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah kegembiraan, kesukaan sementara saja yang tak kekal abadi. Yang kekal hanyalah akhirat. Hidup yang di akhirat tu, kehidupan di akhirat tu lagi abadi daripada hidup di dunia yang sementara saja. Semua yang ada dalam dunia ni, semua pinjaman. Macam saya ada suami, Allah bagi pinjam. Bila-bila masa Allah boleh ambil. Allah beri saya amanah, pinjaman anak kepada saya. Kena jaga elok. Itu semua adalah sementara sahaja. Tiada yang kekal abadi kecuali Allah SWT. Walhal malaikat sendiri pun, kita jangan cakap, malaikat dia hidup. Tidak. Nanti pada masa hari akhirat, hari kiamat nanti, semua akan dimatikan dan malaikat juga akan dimatikan sekejap. Kemudian akan dihidupkan semula. Kemudian alam ini tidak kekal. Itulah tadi, alam ini tidak kekal. Alam ini boleh musnah, tapi tak tahu bila. Itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Baiklah anak-anak, kita teruskan lagi dengan
tanda kecil hari kiamat. Yang pertama, ramai orang saleh meninggal dunia. Kita lihat pada zaman sekarang dah ramai orang saleh yang meninggal dunia. Yang kedua, ramai wanita daripada lelaki. Yang ketiga, banyak berlaku pembunuhan. Yang keempat, banyak bangunan pencakar langit. Okey. Seterusnya ialah tanda besar hari kiamat. Okey, dah keluar satu tu, matahari terbit dari barat. Yang kedua, asap keluar memenuhi timur dan barat. Tanda besar, Isa turun menyelamatkan Islam. Keluar Ya'jud dan Ma'jud. Ni ada lagi sebenarnya kat dalam tu. Keluar Dajjal, keluar Dabbatul Ar. Itu tanda-tanda besar hari kiamat. Dalil nakli hari kiamat. Dalil nakli hari kiamat. Surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 8 menerangkan tentang hari kiamat. Macam mana, bagaimana kiamat itu berlaku. Okey, teruskan lagi dengan contoh soalan yang biasa keluar dalam peperiksaan UPKK. Yang pertama, nama-nama hari kiamat dan ertinya tadi. Contohnya, Yaumul Zalzalah. Apa ertinya? Yaumul, apa lagi? Yaumul Ba's. Yaumul Jaza. Okey, itu dia. Dan maknanya. Kemudian hikmah berlaku hari kiamat. Apa hikmah berlakunya hari kiamat tadi tu bukti kekuasaan Allah, menunjukkan Allah ini adil. Okay, kemudian seterusnya tanda kecil dan tanda besar. Dia akan bagi sama ada atas tu dia dah tuliskan, atas tu dia dah tuliskan jawapan-jawapannya. Tanda kecil, tanda besar, cuma kita kena isikan kat bawah tu. Ni tanda kecil, sini tanda besar, okay, isikan. Dan yang terakhir, hukum beriman hari kiamat adalah wajib. Hukum tidak beriman kepada hari kiamat, apa hukumnya? Berdosa, boleh jadi kafir. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Semoga kita berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.